Hadis ke-12, sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Ini adalah perkara juga yang kita saksikan pada hari ini. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusbihun nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yuaddi al-amanata hatta yaqala inna fi bani fulanin rajulan aminan hatta yaqala lirrajuli ma ajaladahu ma adfarahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin wa laqad ata 'alayya zamanun wa ma ubali ayyakum bay'atu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'ihi wa ammal yawma fama kuntu ubayi'u minkum illa fulanan wa fulanan. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, iaitu berarti hadis Bukhari dan Muslim. Maksud hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Artinya hadirin wal hadirat, daripada Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang. Kemudian fayusbihu, dipotong hadis. Hadis panjang, dipotong sampai situ. Fayusbihu, maka kemudian jadilah orang ramai berjual beli, maka hampir sahaja tidak ada seorang pun di kalangan mereka orang yang jujur, yang mahu menunaikan amanah. Sampai-sampai dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan, di kampung yang tertentu itu, ada seorang yang amat baik memegang amanah, sangat terpercaya, dan orang mengatakan alangkah tekunnya dia bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya, padahal di dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan sekalipun hanya seberat biji sawi. Lalu Hudzaifah berkata, maka sesungguhnya telah sampai waktunya saya pun sudah tidak memperdulikan siapakah di antara kamu semua yang saya hendak bermubayaah, berjual beli. Jikalau ia seorang Islam, maka agamanya lah yang kuharapkan mengembalikannya kepadaku. Maksudnya agamanya lah yang kuharapkan untuk menahannya dari khianat kepadaku. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi, maka pihak yang berkuasalah yang akan mengembalikannya kepadaku. Maksudnya jika dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka orang yang memegang kekuasaan pemerintahlah yang dapat membantu aku untuk mendapatkan semua hak milikku darinya. Maka pada hari ini saya tidak pernah jual beli lagi dengan kamu semua, kecuali dengan fulan dan fulan, orang-orang tertentu sahaja. Hadis Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa sifat amanah akan hilang secara beransur-ansur dari kalangan kaum muslimin. Ini yang jelas. Sebagai contoh, ucapan orang mukmin, kalam orang Islam, ucapan orang Islam. Pada hari ini, ucapan orang, bukan orang Islam saja, siapa pun, is not worthy sometimes. Jadi dah tak menjadi dapat dipercayai. Mudah bersumpah tapi tidak menjalankan sumpah, mudah berjanji tapi tidak menunaikan janji. Menipu menjadi perkara yang mudah bagi mereka. Lidah ni dah tak takut untuk berdusta. Ini hadir wal hadir hafizakumullah. Sampai pada hari ini kadang-kadang orang pertikaikan, Ustaz dia dah bersumpah, salah, sumpah semua orang boleh sumpah, betul. Dah tak melihat sumpah ni sebagai sesuatu yang besar, tuan-tuan.
Padahal dulu orang nak bersumpah ni takut. Memang takut azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sumpah ni, alah boleh sumpah dan tak takut dah, tak rasa takut dah. Melanggar sumpah tu dia dah tak takut dah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini musibah pada hari ini. Jadi kala manusia sudah tidak dapat dipercayai. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mudah konak kini, korak kanan dan lain-lain. Jadi ini adalah perkara yang perlu untuk kita muhasabah dan kita betulkan, kita bersihkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kalau ucapan lidah kita dah tak boleh dipercayai, macam mana pula dengan amanah, jawatan, pekerjaan, tanggungjawab? Yang duduk di atas, dia ada tanggungjawab. Yang menjadi jawatan kuasa, dia ada tanggungjawab. Yang menjadi beberapa bagai jawatan yang dipegang, ini ada tanggungjawab. Sebab tu saya disuruh jadi jawatan kuasa fatwa negeri Perak contohnya, di Selangor. Jadi saya terpaksa ambil waktu untuk membaca kertas kerja. Kena. Sebab apa? Kita tak nak sampai keputusan kita buat tak baca. So kena baca. Dan ini perlu tanggungjawab. Pastikan hujah itu kuat. Kita berhujah, kita memberi fatwa kena sesuai dengan neraca ilmunya, usul fiqhnya. Kalau dilantik hanya sebagai seniority tapi tak tahu, tak baca, tak faham, tak ada cukup ilmunya, what's the point? Kerana kita diberi amanah untuk menjalankan tugas, memastikan hukum hakam itu betul. Ini kewajipan, tanggungjawab, responsibility. Juga yang perkara-perkara yang lain, tugas-tugas yang lain. Menjadi pensyarah, kita ada supervision, menyelia tesis. Kalau jadi pensyarah, jadi penyelia, luluskan tesis tak baca, penyakit. Ni kadang-kadang bila kita tengok, macam mana boleh tesis ni boleh macam ni? Tak baca. Bila ditanya memang dia tak baca. Kesalahan sana, kesalahan sini, salah type, salah apa, tak ada masalah. Kerangka berfikir berbeza, tak ada masalah. Tapi kalau kesalahan tersebut semuanya adalah kerana dia memang tak baca, nak buat macam mana? Ini perkara yang perlu untuk dibetulkan. Amanah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pelajar yang menulis tesis kena ada amanah. Jangan copy paste, curi karya orang. Sekarang ada zaman chat GPT. Oh, ni bahaya. Tak nak buat kerja, dia guna chat GPT je. Copy paste, copy paste, copy paste. Jadi penyelia terpaksa baca tu per huruf. Kadang-kadang kena try. Saya tak reti guna. Saya tak reti guna chat GPT. Saya tak ada kat handphone, tak reti guna. So dia orang kata nak tahu, ustaz kena buat, tulis apa dia tulis, tengok keluar apa. Kalau sama tu dia pakai chat GPT lah tu, ustaz pakar lah tu. Contoh dia macam tu. Matilah aku. Takkan satu tesis tebal ni nak kena check satu persatu. Ustaz ada, sekarang ada turn it in. Dah lama lah kita pakai turn it in. Tapi kalau pakai chat GPT tu kadang boleh lepas. Ini macam mana? Pakai chat GPT boleh lepas kadang. Dia ada cara dia nak selamat daripada perkara tersebut. Plagiarism. Aduh, tak boleh. So mahasiswa kena belajar amanah. Salah satu perkara lain, ini saya memang melarang murid-murid saya lah. Supervisor saya melarang. Dia malas nak baca. Dia baca dari satu tesis orang. Ini ada tesis yang buat tak jauh beza dengan judul dia, tapi dia beza sikit. So bahagian ni dia nak ambil dia tesis ni. Cara dia apa? Dia baca tesis tu, dia nukil apa yang tesis tu nukil dari kitab A, contoh dia. Dia tulislah kitab A. Dia tak sebut dia ambil dari tesis ni.
Tapi dia tak rujuk kitab ni. Dia tak buka kitab tu asli, baca. So they taking for granted. Ini banyak, dan saya jumpa banyak. Membuat kesimpulan mendusta. Kalau saya tanya dia hari ni, bawa bukti yang kau tulis dari kitab A. Mana kitab A kata ni? Takkan jumpa. Berarti dia tipu. Saya tanya, mana kau dapat ni? Dapat daripada tesis tersebut. Tesis tu dah tersalah baca. Dia tersalah baca. Dia buat benda yang salah. So kita sebagai penyelia, sebagai penguji tesis, baca, cari, kejar. Kita kejar ni. Saya kalau saya kejar. Betul ke disebut ni? Saya buka, tak ada. Tanya. Nukil atas nukil. Lepas tu potong tesis sebut. Tipu kata nukil dari kitab tersebut. Kalau orang macam ni memang saya fail kan. Bahkan kalau lulus ni boleh jenayah ilmiah, jenayah ilmu. Ini bahaya. Sebab itu PG Committee, Postgraduate Committee, perkara-perkara seperti ini kena ambil cakna. Kalau tak, universiti itu kira luluskan pelajar yang tak layak. Lepas tu kita kritik, marah. Dia seorang je macam tu, kita tak macam tu. That's not the whole point. You did not even change. Macam mana kita nak dapat quality, nama universiti tingkat berapa, ranking berapa, tapi benda tu tak diselesaikan. Ni plagiarism yang tak diselesaikan. Mana boleh kita biarkan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi budaya kita macam ini yang tak boleh. Kalau kami dulu di universiti di Morocco, di beberapa universiti Al-Azhar, universiti Qarawiyyin, dia bab-bab ini kita ambil cakna 100%. Sampai kami tesis PhD, bila masuk di universiti, dia tak boleh dipenyelia dulu, dia akan pergi kepada Lajnatul Fahsi. Fahs tu kalau kita terjemahkan tu maksud dia X-ray. Dia masuk komiti untuk X-ray dulu. Means dia akan teliti dulu. Teliti apa? Teliti tesis tersebut. Lajnatul Fahs means universiti akan bayar pelajar PhD yang lain yang tak disebut nama dia, suruh dia baca. Dia bukan menilai hujah dia betul ke tak betul, tak, itu bukan tugas. Tugas dia apa? Dia baca bahasa betul ke tak betul. Mungkin seakan kita kena hantar proofreading. Ya, itu lain, itu yang official. Ni yang tak official dia akan buat juga, nak pastikan proses tu betul. Yang kedua, dia sebut nukilan sumber tu dia akan telusuri, check. Dia akan check betul-betul. Dia akan refer, betul ke dia buka page ni, betul ke dia sebut dalam ni, betul ke dia kata ni. Kalau dia kata manuskrip, betul ke ada manuskrip kat situ. Dia akan teliti satu persatu sampai pastikan bahawa betul atau tidak perkara tersebut. Ini. So ada tak kita buat macam tu pada hari ini? Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pensyarah supervisi dah terlalu banyak, tak boleh nak check kadang-kadang. So kena ada amanah. Amanah kita semua. Keterangan hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa sifat amanah akan hilang secara beransur-ansur dari kalangan kaum muslimin, sehingga sampai suatu waktu nanti orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat juga. Macam cerita tadi, yang dikata baik itu pun dah biasa pecah amanah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini bahaya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, bahaya. Kita menjalankan tugas pegang amanah, kena buat, kena berusaha sebaik mungkin. Tak cukup tidur, tak cukup tidurlah. Cukup makanlah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Banyak di kalangan kita ditipu oleh seseorang yang kelihatannya boleh dipercaya untuk memikul amanah, tetapi sebenarnya ia adalah seorang yang khianat, yang menipu orang lain apabila ada kesempatan ia berbuat demikian. Amanah yang paling besar yang kena pegang ni,
orang-orang yang duduk di dalam kerajaan ini kena jaga amanah. Ini kena jaga amanah. Hadir wal hadir, hafizakumullah.